manager as planner and strategist. Planning. Okay, planning kita pun baru belajar last semester saja. Saya pun tak pastilah kamu ingat lagi tidak. Tapi planning yang kita maksudkan dalam kelas ni lebih kepada strategic planning. Sebenarnya planning pun ada macam-macam jenis. Yang dulu kita belajar tu lebih kepada planning and scheduling. Dia lebih kepada lebih kepada fokus kepada nak execute the works lah. Yang ni lebih kepada overview. Okay, how basically company do the planning in order to make sure dia punya goal, mission, vision of the company tadi tercapai. Okay, planning is the process by manager to identify and select goal and courses of action. Jadi in general kita dah sebut sebelum ni, planning ni sebenarnya dia mesti ada objektif dan juga kita sebut hari itu apa? Planning ni ialah kita menjawab kepada 5W plus 1H. What, when, which. When tu ialah scheduling. Itu beza antara planning dengan scheduling. Scheduling tu ialah dia refer kepada perkataan when. When we attach time to kita punya planning tadi, itu yang dikatakan sebagai scheduling. Tapi kalau planning saja is what to do, which equipment, who is going to be responsible, where is the location, all kind of W tadi, which ke, dan juga how. How tadi ialah bagaimana kita nak execute the work. Itu ialah planning. Planning is a thinking process yang biasanya memang menjadi tugas dan tanggungjawab manager. Dia bukan tugas tanggungjawab orang-orang bawahan. Orang-orang bawahan ni maksudnya golongan pekerja. Golongan pekerja, dia do not do the planning. Mungkin totally overall planning tak adalah, tetapi bila dia buat kerja pun ada juga elemen planning. Planning ni maksudnya untuk buat specific task. Tapi itu dia pandai-pandai dia lah. Dia tak payah buat dalam bentuk kita kata bar chart dan sebagainya. Dia mungkin dalam kepala dia sajalah. Tapi isu dia bila kita buat strategic planning, then we must put on paper so that benda ni should be transferred ataupun kita kata aware by immediate managers, engineer dan sebagainya. Okay. In most organization, planning ada 3 step activity. First, mission and vision. Mission and goal. Okay, mission and goal. Goal ni ada juga dikaitkan dengan perkataan vision. Kadang-kadang ada yang sebut mission, vision. Apa beza di antara mission dengan vision? Mission ni sebenarnya ialah currently what we are doing. Okay, currently what are our KPI? Apa benda yang kita nak achieve? Goal atau vision ni lebih kepada pandangan masa hadapan. In the next 5 years or 10 years, what we intend to do. Jadi itu perkataan. Jadi kita kena establish dulu. Kita punya current mission apa dan kita punya future, what we want to achieve tu apa. Benda tu kena clear dulu. Ketiga ialah kita formulate strategi. Ini yang disebut sebagai strategic planning. Mungkin ke orang pun sudah pun pergi strategic planning. Mungkin ke orang ni yang post besar-besar ni, you are the one that lead strategic planning. Manakala yang lain-lain tu ialah orang bawahan. Orang bawahan ni bos panggil, oh kita ada bengkel lah. 3 hari 2 malam di hotel mana ke, pulau-pulau mana, kita nak buat strategic planning. Jadi kita dah get ready lah what to do. Dia ada dia punya strategic planning ni kadang-kadang kalau kita malas berfikir, simple je. Kita ambil yang dokumen dulu-dulu, kita dah get ready, kita dah bawa dah. Sebab apa? Kalau organisasi macam UTM dan sebagainya, kita punya nature of work is the same. Jadi sebenarnya benda tu lebih kurang je. Dia pusing kat situ. Yang dulu punya strategic management plan pun tak dibuat lagi. Jadi kita guna balik idea tu. Pusing-pusing kat situ je. Okay, yang ketiga, implementing the strategy.
So once we come up with all kind of strategy in order to achieve mission and mission, kita implement lah. Dan bila kita implement, for sure kita kena measure and then kita recalibrate. Sebab tu yang kita ada, kalau dalam 1 tahun tu, kita ada midterm review. Lepas tu hujung tahun pun kena ada report dia pula. Lepas tu untuk next year buat lagi strategic. Macam itulah, every year kita buat strategic management. Okay. Tadi kita kata tadi mission and goal ni define the business. Maksudnya currently what are we doing? Our business is about what? Mungkin kita tengok business kita currently, kalau kita rasa kita kena diversify business kita untuk generate more profit, itu yang dikatakan vision tadi. In the next 5 years, what we envision our company is going to be. Okay. Lepas tu strategic formulation melibatkan analyze current situation and develop strategy. Ini yang nanti dia akan masuk yang SWOT analysis dan sebagainya lah dekat sini nanti. Implement strategy, allocate resources, assign responsibility. Ini yang kita buat carta organisasi tadi, kita nak delegate. Once everything is very clear, kita nak delegate work supaya kita punya mission, vision tadi berhasil. Organizational mission basically dia ada kena-mengena dengan our current works, and then what we are going to do in the next 5 or 10 years. Okay, yang ni kita dah cover tadi. Level of planning. Level of planning ni ada pelbagai level. Kita ada perkataan yang kita panggil corporate level plan. Ada yang business plan, business level, functional level. Dalam setiap kita panggil level ni pula ada goal setting, ada strategy formulation, strategy implementation. Dia samalah. 3 step tadi akan berlangsung. Cuma apa beza di antara corporate level plan, business level plan dengan functional level plan? Mungkin ada Raja dekat sini. Okay. Corporate level ni, kita pernah dengar kita kata board member kan. Board member terdiri daripada lembaga pengarah, chairman ke, CEO, CFO, COO lagi macam-macam O kat situ. Mereka ni duduk dalam lembaga pengarah. Orang-orang atasan lah. Jadi orang atasan ni, dia orang ni lah yang sepatutnya set mission and vision of organisation. Lepas dia orang dah bersidang, dah come up, jadi dia ada tiga step juga, goal setting, strategy formulation ni, dia akan pass kepada business level. Business level ni maksudnya ialah dia punya manager. Manager tadi CEO dengan board member semua bersidang, dia dah ada plan whatever, lepas tu dia akan pass pada manager. Jadi manager ni semua berkumpul pula, dia orang ni basically dia memikirkan bagaimana misalnya nak achieve mission and vision yang being set by corporate level plan tadi. Kemudian dah habis yang dia punya manager ni, then barulah dia datang kepada kita. Kita ni golongan pekerja ni. Itu yang panggil functional. Jadi selepas manager mungkin ada head of department. Head of department dengan anak-anak buah dia, mereka ni pula berbincang sama ada, biasanya kalau orang bawahan ni berbincang dekat office masing-masing lah. Tak payahlah pergi hotel. Yang hotel ni bos-bos je lah. Bos ni lagi big boss pergi main golf terus. Yang bawah-bawah ni duduklah dekat office, bincang lah dekat bilik besar satu. Adalah nasi lemak ke, kari pap dua ketul. That's it lah. We crack the head in order to come up with the things. Macam mana kita nak laksanakan perintah lah, saya panggil perintah yang telah pun diturunkan daripada manager kita dan juga daripada big boss. Dekat sini yang jadi pening ni. Kita tengok, alamak, macam mana kita nak achieve. Kita dah tak boleh tanya dah. Kadang-kadang benda yang planning yang dia orang buat ni memang tak masuk akal. Because dia orang ni, orang atasan memikirkan dia punya achievement. Katakanlah contoh macam universiti lah. Universiti ni kita
tiap-tiap hari mungkin orang atasan punya kepala ranking. Bangun tidur ranking, nak tidur ranking, tengah tidur mimpi ranking nak naik. Kalau misalnya sekarang ni nombor 100, nak naik nombor 80. Tahun depan lagi nombor 50. Sampai nombor 1 pun duk fikir lagi. Nombor 1 pun fikir juga macam mana kita nak maintain the ranking. Jadi tak habis kerja lah. Yang teruknya bekerja ialah orang bawahan, because they need to menjadikan benda tu realiti. Kadang-kadang masalah dia resources dia tidak berpadanan dengan goal and mission yang orang atasan tu buat. Itu jadi konflik tadi. Contoh macam UTM sendiri pun adalah, dia ada vision, mission, dia tak sebut goal tadi, tapi samalah vision, goal. Ada falsafah lah, ada whatever lah, benda-benda yang they come up with that kind of things. Lepas tu dia ada carta organisasi. Ni yang saya kata tadi. Carta organisasi ni, kalau kita tengok yang top ni, board of director, ini corporate level. Ini yang corporate tadi. Corporate ni duduk kat sini. Lepas tu dekat sini pula ialah yang business plan ataupun terdiri pada orang besar-besar lah, pembesar kat sini. Lepas tu ada lagi yang kita panggil dekat sini ada Senate. Lepas tu barulah turun kepada kita-kita yang di bawah tadi. Itu contohnya tadi. Itu yang dipanggil functional. Okay. Alright. So corporate, business. Tadi tu Yes. Organization structure tall or apa tu? Tall and short, flat. Ini ya. Ya. Yang ni sebenarnya dia ada pecahan dia lagi tu. So tall lah. Tak muat dalam satu kertas ni. Ini sampai level 1, 2 je baru. Dia ada lagi pecahan dia ni. Kalau tengok memang kompleks lah, because dia punya orang kita ni, kita ada lebih kurang dalam berapa ribu 3-4 ribu orang dalam satu organisasi. It should be very big lah. Okay. Alright, so corporate level decision by top managers, business level by kita kata dia punya managers, dan bawah lagi ialah daripada head of department ataupun orang-orang yang macam level kita lah yang buat kerja. Okay, lepas tu pula characteristic of plan, time horizon. Ada yang dipanggil long term plan. Long term plan ni biasanya 5 tahun. Macam kita jugalah, kita ada rancangan Malaysia ke 11 ke, sekarang ni 11 ke 12 ke. Jadi every 5 years. Itu dipanggil long term. Ada yang mungkin 10 tahun ke, 10 tahun tu panjang sangat. Kemudian ada yang intermediate. Intermediate ni mungkin between 1 to 5 years. Ada yang short term, less than 1 year. Okay. Jadi kalau misalnya kita lihat bajet tahunan kita, di Malaysia ni kita ada bajet tahunan kan setiap tahun. Tetapi on top of that, kita ada rancangan Malaysia ke whatever, dia 5 tahun. Jadi sebenarnya di antara rancangan Malaysia yang 5 tahun dengan bajet tahunan tu, dia basically dia alignment dia lebih kurang sama lah. Dia ialah subset, dia duduk dalam kat situ. Jadi apa-apa yang kita budgetkan untuk tahunan tadi, sebenarnya dia akan achieve komponen-komponen yang disebut dalam rancangan Malaysia ke yang setiap 5 tahun tadi. Jadi dengan cara tersebut barulah rancangan Malaysia yang 5 tahun tu tercapai. Kalau tidak, misalnya kalau dia tak ada proper alignment, jadi yang itu seolah-olah nampak macam rancangan Malaysia ke-5 tu projek lain-lain, yang bajet tahunan juga lain. Sedangkan duitnya daripada sumber yang sama. Jadi dia kena interrelated lah. Okay. Kemudian type of plan, standing plan. Okay, standing plan ni maksudnya untuk planning kerja-kerja yang rutin. Okay. Every day we are doing that. Macam contoh macam di universiti, every semester kita punya cara kerja tu almost sama. At the beginning of the semester, student start register, then start kelas. Lepas tu start kelas macam-macam lah. Adalah benda-benda yang nak kena buat sebelum start kelas pun bermula, lepas tu during class, lepas tu after class pun lagi banyak kerja. After class we have to do all kind of reporting dalam sistem dan sebagainya.
student punya performance kita nak kena bentangkan macam-macam lah, macam sekolah lah. Dia ada report card dan sebagainya. Jadi benda tu ialah rutin. Okay. So dia should be ada planning untuk benda tu. Contohnya katakanlah next semester kita nak offer subjek apa, walaupun next semester bulan Oktober, tetapi dalam 2-3 minggu lepas kita telah pun diminta untuk submit what is the proposed subject that we are going to offer. Sama ada full time ke ataupun PCC. Itu contoh. Itu ialah standing plan. Maksudnya every semester we are going to deal with the same thing. Okay. Kemudian yang kedua, single use plan. Ini yang kita panggil ad hoc. Okay, ad hoc. Ad hoc ni maksudnya bila ada keperluan. Okay, bila ada keperluan. Sekejap, apa benda ni? Okay, bila ada keperluan, basically one time lah ataupun kita panggil ad hoc tadi. Katakanlah contoh lah, dalam JKR pun sama. Katakanlah musim banjir. Musim banjir ni bukan tiap-tiap hari banjir. Dia ada musim-musim dia. Bila tiba banjir, kita akan activate kita punya banjir punya action plan dan sebagainya. Okay? Itu contoh lah. Katakanlah contoh dalam situasi semasa, katakanlah kita dah buat kerja rutin ni okey, tiba-tiba kita nak buat satu projek baru. Projek ni tak pernah dibuat. Itu contoh kita kena develop planning untuk that program only. Kalau misalnya kita dekat universiti ni, kita kadang-kadang kita buat conference, macam saya sebut tadi lah. Kita ada annual conference yang kita kena buat every 2 years, every 4 years. Jadi mungkin tahun ni COVID semua benda KIV. Tahun depan kalau misalnya COVID okey, kita kena activate balik. Jadi kita kena come out dengan siapa dia punya AJK, macam-macam lah kerja dia. Biasanya kalau untuk buat conference, dia punya planning dia 2 years before the actual conference. Punyalah banyak kerja nak kena buat untuk develop satu conference. Sebab tu saya kata tadi, virtual conference is the best. Jadi tak banyak dia punya kerja dia. Okay, corporate level planning is done by top managers, business level, yang ni kita dah sebut tadi. Why planning is important? Planning is important kerana apa? Dia dengan secara tak langsung, bila kita buat planning, kita engage participation. Sebab planning ni dia tak boleh buat seorang-seorang. Especially strategic management, strategic planning ni. Sebab tu dia kena panggil ramai-ramai. Kerana seorang punya kepala dia tak boleh berfikir secara total lah. Dia ada benda yang dia akan miss. Jadi kita bring all the people, dan semasa kita bentangkan hasil-hasil mungkin at the end of 3 days punya strategic planning tadi, semua orang ada kat situ, orang boleh nampak, oh, this is what we have decided. Jadi apa yang perlu dia buat balik rumah, kita pening kepala lah dengan dia punya KPI. Siapa suruh cakap banyak during strategic planning, kita cakap banyak, bila dah masuk dalam kertas tu direkodkan, sudah dah kena buat. Okay. Jadi they call for participation from everybody so that everybody aware of what to be done. Yang kedua, sense of direction and purpose. Jadi setiap organisasi tadi dia ada goal, mission and vision tadi. Kalau misalnya kita tak ada planning, semua orang masing-masing buat hal-hal lain, jadi at the end of the day, kita tak akan dapat apa yang kita nak achieve, especially for the next 5 years. Next 5 years, what we want to become. Jadi itu yang lebih penting. Okay? Supaya masing-masing, walaupun kita berada dalam unit-unit yang berbeza, masing-masing at the end of the day, bila masing-masing ada tugas dan tanggungjawab masing-masing, kita akan achieve the objective of organisation. Coordination, bekerjasama. Semua kerja yang kita delegate, dia tak boleh buat secara individual, kompartmen, aku buat kerja aku, kau buat kerja kau. No. Dia at the end of the day, dia mesti ada interaction. Jadi coordination is very important untuk achieve tadi. Control. Jadi control ni, maksudnya bila kita implement kita punya plan, kita expect plan tadi dia tak akan jadi 100%. That is what planning is all about. Planning ni dia ada element of
uncertainty ataupun kita panggil element of prediction. Sebab kita plan satu benda yang belum ada. Macam mana kita nak plan satu benda yang belum ada? Sudah semestinya akan ada element of kita panggil, kita agak-agak we thought that this, tapi berdasarkan maklumat lah. So it will not be going 100% as per our plan. So don't worry. Benda tu kita tak payah frustrated because changes is meant to happen regardless of how well kita plan. Yang penting ialah kita control dia. Okay, kita sikit-sikit kita adjust supaya jadi seperti mana yang kita nak. That is the. Lepas tu ada lagi satu type of planning yang kita panggil scenario planning. Okay, scenario planning ni, perkataan scenario ni pun dah lama juga. Di dalam education pun kita ada style of teaching yang kita panggil scenario based teaching. Oh, apa benda pula ni? Jadi scenario planning ni sebenarnya dia berdasarkan keadaan semasa. Contohnya 2-3 tahun lepas kot, bila harga minyak turun, Petronas jadi dalam slide saya ni saya sebut manager, ini daripada buku tersebut. Sebab Shell memang daripada dulu dia memang ada scenario planning. Dia antara yang pelopor buat benda ni lah. Jadi sekarang ni syarikat-syarikat minyak macam Petronas pun dia ada scenario planning. Jadi isu dia harga minyak kan at one time turun. Turun kita pun tak tahu bila nak turun. Mula-mula masa dulu yang daripada 100 lebih tu tiba-tiba pum jatuh ni. Jadi dengan ceritalah daripada orang yang kenal, Petronas pun ada buat scenario based planning berdasarkan harga minyak yang sekian-sekian. Jadi sebab tu yang Petronas kan sekarang ni dia dah untung balik berbanding dengan awal-awal dulu sebab dia dah buat restructure, dia cut cost itu ini dan sebagainya. Saya rasa at one time dia buat scenario planning ni, if for instance harga minyak boleh go sampai 30 US dollar per barrel ataupun 1 tong, they can still survive. Jadi itu contohlah senario ni berdasarkan keadaan semasa. Mungkin sekarang ni dalam isu COVID pun mungkin kita boleh buat senario ni, senario planning ni. Sebab COVID ni satu benda yang kita tak boleh nak cakap lagi kan. Dia ada macam-macam dia punya relationship dia tu. Determine mission and vision. Macam mana nak define the business. Define the business ni mengambil kira apa business yang kita buat, siapa customer kita, siapa klien kita. We understand our nature of work very well. Bila kita dah tahu, then only kita boleh tahu kedudukan kita dekat mana. If kita sendiri pun tak clear tentang kita business ni tentang apa, siapa customer kita, siapa competitor kita, then it is very difficult to come up with a proper strategy. Okay. Establishing major goal, kita kena target for new height. Bukan berada pada kedudukan yang sama. Katakanlah, contohlah kalau kita buat apa-apa bisnes, katakanlah kita bisnes kita ni kita control 30% of market share. Mungkin tahun depan kita nak go for 35%. Jadi sikit-sikit. Dia jaranglah orang go downward. Biasanya orang go upward kan. Lepas tu be realistic. Ini yang saya kata tadi. Kadang-kadang kita ni target very high, tapi dia tak realistic. Sebab apa? Resources kita tak ada, dan bila resources tak ada, pihak pengurusan pun tak nak tambah resources, jadi takkanlah kita nak bekerja dengan same old way of doing things. There is no way lah kita boleh achieve. Okay, katakanlah contoh, kita ni pasukan bola sepak kita kan. Kita ni peringkat estate je lah, bukan state lagi lah. Level kita tu tak ke mana pun, kadang-kadang naik turun sikit ranking. Katakanlah kita nak go for World Cup punya ni, banyak benda kita nak buat. Jadi strategi ni kena-kena. Kalau we stay at the current way of doing things, there is no way yang kita dapat. Jadi kalau kamu Google company-company, semua company lah dia mesti akan ada mission statement dan sebagainya lah. Okay. Strategy formulation. Okay, strategy formulation, kita nak analyse apa yang kita punya current situation dan kita develop strategi. Okay, kita boleh gunakan SWOT. Mungkin orang pun pernah dengar perkataan SWOT analysis.
Okay. SWOT, S tu stand for strength. W stand for weaknesses. O stand for opportunity. T stand for threat. Benda ni dia ada matrix macam ni lah kita tu. Okay. S, W, O, T. Apa maksudnya? Bila ada strength, kalau kita ada kekuatan dalam organisasi kita, tak kiralah apa strength kita yang very good, yang orang lain tak ada, then ada opportunity. Kita kena grab opportunity while we still have our strength. Jadi kita kena cari peluang-peluang. Kalau peluang tu tak ada, kita kena create peluang. Okay? Ini yang kadang-kadang dalam bisnes zaman sekarang ni, dia memang ada company-company yang dia create the opportunity. Dia create maksudnya, contoh macam Google kan. Sekarang ni, handphone ataupun dalam kehidupan kita, kita dah tak boleh do away dengan Google. Kita pakai Google Mail, Google Search, lepas tu nanti dalam education pun ada Google Form, ada Google Classroom, dan mungkin tak lama lagi pun Microsoft pun dah habis. Jadi macam dia sekiranya dia belum ada market share untuk dia create the market share. Ini dia punya strategic thinking company-company zaman sekarang. Maksudnya kan dia buat benda tu seolah-olah kita kena bergantung pada dia sampai mati. Jadi dia orang ni bagus. Dia orang ni untung sebab apa? Dia orang akan dapat permanent income. Sampai bila-bila pun income dia tak akan habis because people need that kind of thing. Itu yang dia panggil create. Okay, daripada strength dia whatever, they create the opportunity dan they create the business. Business tu asalnya tak ada pun. Tiba-tiba, we have to depend on them. Okay. Weaknesses. Weaknesses ni adalah kelemahan. Bila company tu dia ada kelemahan dia, tak kiralah dalam bentuk apa juga, dia ada potensi threat. Threat ni kita panggil ancaman. Dan threat ni sekiranya dia tak tackle, maksudnya kompetitor dia akan makan dia punya bisnes. Last sekali, company dia habis macam tu. Itu yang berlaku kepada macam saya kata sebelum ni, company macam kita panggil Kodak lah kita panggil Kodak. Kodak kan? Kodak. Ini kalau orang-orang lama macam saya ni, very familiar lah. Dulu kan filem kan, Kodak ni yang invented film, tapi dia yang paling mula-mula sekali mati. Bermasalah berbanding dengan company Fujifilm. Fujifilm dia tak invent pun benda ni. Nampak tak dia punya competition. Jadi yang bagus tentang Fuji ni, dia kreatif dan dia cut cost. Tapi Kodak ni dia do not want to change. Kenapa tak nak berubah? Banyak bergantung kepada kepala bos lah. Dia punca kepada company ni banyak kepada dia punya bos, kepala. Bila dia tak nak berubah, sama yang berlaku dengan Nokia, kita panggil BlackBerry dan sebagainya. Jadi lalas sekali habis macam tu. Okay. Alright. So, SWOT tadi kita dah sebut. Corporate level, long run values. Business level tadi mengenai pasti opportunity, minimize threat. Manakala functional level ialah create value. Bagaimana kita boleh memperbaiki lagi lah. Sebab yang buat kerja ni ialah pada peringkat bawahan. Bawahan ni sebenarnya dia lebih tahu bagaimana nak cut cost, bagaimana to be creative dan sebagainya lah. Okay, 5-force model. Ini juga ialah strategi. Strategi ni dia ada macam-macam. Nanti kita cerita ni. 5-force model. 5 ni satu, ni nombor satu. Nombor satu kat sini lah. Ni nombor 2. 3, 4, 5. 5 item. Satu ialah rivalry. Ataupun kita kata competition among organisation. Okay. Di mana satu company dengan company yang lain compete. Okay. Bila ada banyak competition dalam satu marketplace yang kecil, jadi at the end of the day akan ada orang yang kalah. At the end of the day akan ada yang dia punya market share akan jadi kecil, lama-lama habis. Itu satu. Potential for entry. Yang kedua ialah potential for entry, maksudnya
how easy orang boleh buka satu company ataupun satu bisnes. Contohnya, katakanlah gerai tepi jalan. Kita tengok bila orang buka gerai nasi lemak, masa lepas COVID ni, semua orang buka gerai. Kadang-kadang jual benda yang sama, sudah. Sebab senang je, dia perlukan apa? Perlukan satu kereta, meja, payung, that's it lah. How easy. Tapi kalau misalnya nak buat bisnes yang besar-besar, dia memang kadang-kadang company tu tak banyak dalam pasaran. Dia 1-2 company saja, jadi dia boleh survive for long term. Power of supplier. Supplier ni maksudnya bahan-bahan raw material. Siapa yang boleh supply? Okay. Kalau misalnya supplier dia satu je daripada satu sumber, contohnya kita panggil rare earth. Rare earth. Kan kita tahu yang US ni dah bergaduh dengan si China tu. Huawei dia sekat dan sebagainya. Tetapi sekat pun dia susah juga. Sebab apa, kita mesti faham China control 1/4 barang-barang perdagangan dunia datang daripada China. Sebab tu bila China ada COVID tu, dia pun stop production, jadi satu dunia bermasalah. 1/4 daripada barang-barang seluruh dunia yang orang pakai dekat rumah kita dan sebagainya memang datang dari China. Lepas tu, rare earth ni majority dia big dia punya longgokan rare earth ni ada dekat China. Rare earth ni ialah bahan untuk buat kita punya handphone, komputer, bahan-bahan elektronik, whatever yang kita guna ni datang daripada rare earth. Rare earth selain tu ada juga di Australia. Di Australia kan ada rare earth, tapi dia proses di Malaysia yang Lynas punya kilang yang orang duk bising-bising tu kan. Dia tak buat dia punya kilang di Australia. Kenapa dia buka di Malaysia? Adalah tu sebab isu dia bahan buangan dia. Bahan buangan dia very toxic. Dia nak dump dekat mana? Kalau buat kat Malaysia, dump kat Malaysia lah. Selamatlah negara dia. Contohnya lah. Jadi China in control of rare earth. Jadi rare earth ni sebab bila dia control, dia boleh produce whatever bahan-bahan yang satu dunia yang bahan elektronik ni at a very cheap cost. Jadi US pun pening kepala juga, tak boleh nak bergaduh dengan China ni lah. Sebab itulah contohlah kan. Dia ada benda yang dia good at ataupun dia ada lebih daripada orang lain. Power of buyers. Pembeli. Kalau misalnya ada pembeli yang ramai, jadi harga tu dia mungkin boleh open up lah. Tapi kalau misalnya ada pembeli yang 1-2 saja, kadang-kadang dia borong semua. Macam ada satu kisah di Mexico ke Brazil, tak ingat pula dah saya. Okay, dia ada satu pasar borong yang terbesar di dunia. Sama ada Mexico atau Brazil, aku don't remember. Memang pasar borong tu memang besar, kita tak boleh imagine. Ada seorang tu, dia memang kaya raya, billionaire. Dia control chili yang kita masak tu, chili di Mexico agaknya kan, Mexico dah ni. Jadi kalau kita nak pergi buat bisnes jual chili juga dekat pasar borong ni, memang tak boleh. Sebab apa? Yang toke ni dia dah kau tim dengan peladang, dengan semua orang. Jadi kalau kau nak beli chili, lalah beli, sebenarnya beli chili dia juga. Walaupun ladang tu terletak di tempat lain, dia in control. Jadi price tersebut dia yang set. Kalau kita nak jual murah ke, there is no way. Bila dia set harga tu, memang dia dah untung banyak dah. Padahal chili itu bukan dia pergi tanam pun, dia hanya control the market. Jadi petani-petani ni dapatlah sebahagian daripada keuntungan tu, manakala sebahagian besar dia dapat. Last sekali, substitute. Substitute ni maksudnya senang tak orang dapat alternatif kepada barang-barang tersebut ataupun raw material. Kalau misalnya produk yang kita buat tu dia tidak mudah kita dapatkan, contohnya macam rare earth tadi kan. Buat masa ni masih lagi belum ada bahan-bahan lain yang boleh better than rare earth lah. Mungkin one day
scientist boleh come up dengan sintetik punya bahan ke at a cheaper price ke, lebih efisien. Itu tak tahulah, tapi kalau benda-benda tu masih lagi tak ada substitute, jadi barang dia akan jadi mahal. Tapi kalau boleh substitute, orang akan guna yang lebih murah. Kenapa nak guna yang lebih mahal? Sedangkan ada yang boleh ganti dia. Okay. Corporate level strategy. Kita nak lihat beberapa corporate level strategy. Satu, concentrate in single business. Contohnya macam McDonald, KFC, Pizza, ataupun Starbucks ke. Dia buat bisnes dia itu je. Daripada dulu sampai sekarang, itulah dia punya. Jadi, dia are very good at doing that thing, tetapi risky. Riskinya daripada segi, bila kita tak diversify, kalau kita punya business tu affected, dia jadi kita tak ada backup plan lah. Itu je. Tapi kalau misalnya food industry macam contoh macam kita kata Starbucks. Starbucks ni mungkin di Malaysia okey lah, tapi dia ada cerita dia. Starbucks ni kalau di Australia, dia mati. Kenapa Starbucks yang duduk di Australia, yang coffee drinking nation tu, Starbucks ni boleh mati kerana adanya local competitor. Jadi Starbucks pun tak boleh survive dengan keadaan tersebut. Tapi kalau dia pergi negara lain yang macam di Malaysia ni kan kita tak banyak kedai-kedai kopi yang locally established. Kalau kita ada pun mungkin Starbucks pun tak boleh make money sebab dia punya tu mahal sangat. Kemudian diversification. Diversification pun ada banyak. Ada related. Related ni maksudnya kita diverse dalam kategori kita panggil produk yang lebih kurang sama. Contohnya katakanlah kita kata Toyota. Toyota ni dia ada beberapa anak syarikat, Daihatsu pun dia punya juga, Hino pun dia punya juga dan sebagainya. Tetapi whatever itu semua dalam konteks bisnes buat kenderaan lah. Okay, itu related diversification. Ada yang dipanggil synergy. Synergy ni two division macam tadi. Kita kata Sony tadi ada yang mobile dengan earphone dengan TV dan sebagainya, the merge in order to put kita panggil resources tu at a better use. Macam ni lah Procter and Gamble. Dia buat diapers, dia buat paper towel. Semua daripada raw material yang sama. Jadi daripada you buat asing-asing, why don't you secure dia punya raw material yang daripada sumber yang sama, cuma produk je yang lain-lain. Itu contoh sinergi. Unrelated. Unrelated ni maksudnya di Malaysia pun kita ada banyak company-company yang buat bisnes entah apa-apa, macam-macam. Contohnya macam Berjaya Corporation. Berjaya Corporation ni hotel pun dia ada. Property lah. Lepas tu dia ada gambling pun dia ada. Lepas tu dia ada Causeway, U-Mobile, Telecommunication. Ya, benda-benda yang unrelated dengan dia punya business yang asalnya tu pun ada. Jadi maksudnya apa benda yang boleh buat duit, dia sapu je lah. Itu contoh. Ini unrelated diversification. Okay, international strategy. Global strategy. Okay, kadang-kadang kita ada multinational corporation, MNC, multinational corporation yang sebenarnya dia start dekat negara-negara tertentu lah. Lepas tu dia branches out, dia tengok dia punya model tu berkesan, tetapi untuk produk dia tu at low cost, dia kena buat standardization. Maksudnya produk dia sama je. Mana-mana pergi pun lebih kurang dia punya menu dia tu sama. Cuma kadang-kadang dia ada customize. Ini customize ni. Customize tu dia untuk tackle market. Contohnya macam kalau kita pergi KFC di Indonesia, dia orang ni nasi itu ada. Kalau kita pergi di Amerika, nasi itu tak ada lah. Dia lebih kepada potato. Dia customize. Tapi dia punya basic dia samalah. Ayam dan sebagainya. Okay. Multi-domestic, tadi kita dah sebut domestic. Jadi ini customization tadi untuk provide for high cost dan sebagainya lah. Itu contoh kita sebut tadi.
Vertical integration. Ada backward, ada forward, ada apa lagi? Okay, kalau kita tengok ni, Rajah ni, vertical value chain dalam business ni, kalau kita kata backward ni kita secure raw material. Macam contoh tadi dia sebut McDonald dia ada ladang potato dia sendiri. Sebab apa? Dia punya penggunaan potato tu banyak. Instead of nasi dia guna potato dalam setiap dia punya menu tadi. Jadi kalau potato tu dia boleh control untuk pricing dia tu, jadi at the end of the day dia punya harga tu dia boleh stabilize. Sebab tu kan kita tengok harga dia kan sama je untuk tiap-tiap hari pun sama, dia tak ada naik turun kerana dia in control of raw material. Kalau kita tak ada control raw material, bahaya. Once raw material tu shortage, once raw material tadi dia naikkan harga, for sure produk tadi dia kena naikkan harga. Takkanlah kita nak maintain harga yang sama bagi potato chip 3-4 ketul je. Sebab apa? Sebab nak maintain cost. Jadi itu isu dia. Sama juga macam KFC Malaysia, dia control, dia ada ladang ayam. Dia ada subsidiary yang dipanggil Ayam Mas tadi, dan dia ada memang ladang-ladang peternakan ayam raw, kerana sebahagian besar dia punya bisnes ayam tadi. Kalau dia tak kontrol ayam, dia dapat daripada ni, bila timbul katakanlah tentang nak sampai hari raya, kan harga ayam naik. Sudah dia nak kena naikkan harga, tak pasal-pasal. Jadi dia always in control. Dan ayam-ayam dia oleh kerana untuk supply kepada KFC tu dia perlukan sebahagian. Dan ayam-ayam tu dia jual pada pemborong-pemborong yang berniaga di pasar malam. Ada orang yang berniaga pasar malam yang ayam tadi sebenarnya dia ambil daripada KFC punya ladang tadi. Itu contohlah. Intermediate manufacturing. Inilah kilang. Kilang untuk produce whatever bahan-bahan ataupun benda-benda yang kita nak jual pada kita punya distribution tadi. Distribution ni lebih kepada outlet. Kalau misalnya KFC dia ada outlet dia, tapi KFC outlet dia sewa. Dia tidak own the outlet. Kalau misalnya dia own the outlet, itu lebih bagus. Sebab apa? Dia boleh control daripada segi location, daripada segi pricing, daripada segi tak adalah misalnya kedai tu nak diambil alih oleh penyewa ke, naikkan harga ke, ataupun misalnya kadang-kadang bila dia control on the outlet, dia dah tahu apa bentuk outlet yang interior design, interior decoration dia yang dia best suited untuk dia punya kedai. Kadang-kadang bila dia ambil kedai-kedai yang dia sewa, dia kena modify banyak. Kan rugi dia punya duit kat situ. Kemudian in between ni, yang kita panggil manufacturing dan juga assembly. Kalau kita lihat contoh contoh 7-Eleven. Bukan di Malaysia ni, di US. Dia punya 7-Eleven dia besar. Jadi dekat 7-Eleven tu dia ada macam-macam lagi. Macam kita kan dia kecil je kedai, dia hanya jual benda-benda yang ready to go lah. Tapi kalau di US dia ada coffee dia ada cake, dia ada bakery punya version, dan semua benda cake bakery dia semua datang daripada kilang 7-Eleven sendiri yang buat. That's how they control. They are able to sustain the business sebab dia yang produce, dia control daripada segi pricing dia. Dia mungkin dapat at a cheaper price lah instead of datang daripada orang-orang. Itu yang dipanggil value chain. Daripada peringkat raw sampai manufacturing sampai dia punya outlet. Tapi tak semua organisation buat macam itulah. Kadang-kadang they simply do not produce, they just outsource saja. Okay, business level strategy, ada yang kita panggil low cost, focus low cost. Macam tadi saya kata tadi, low cost ni macam AirAsia, focus low cost ni macam Merpati Air. Lepas tu ada lagi satu benda tak ingat. Kemudian differentiation pun sama. Ada differentiation di antara contoh Perodua. Perodua ni memang dia tubuhkan syarikat automobil yang kedua. Fokus dia ialah kepada small car. Sebab tu dia buat semua yang kecil-kecil. Macam Daihatsu kan. Daihatsu memang daripada dulu dia very good at producing small car. Dia tak go untuk kereta yang besar-besar ni. Besar-besar ni dibagi pada orang
company lain, contohnya lah. Tetapi dalam pada itu pun dia boleh fokus lagi. Macam kita kata kereta sport. Kereta sport kan ada Ferrari, Lamborghini dan sebagainya. Macam contoh Ferrari tu kan. Dia memang fokus on kereta yang jenis macam tu. Dan 1 tahun dia tak jual banyak pun. Tetapi dia still sustain. Berapa puluh tahun dah dia punya bisnes. Okey lagi, dia tak tutup lah walaupun dia buat kereta tidaklah sebanyak orang yang buat kereta yang biasa-biasa tadi. Kerana dia very focus on that kind of car, dan that kind of car tu ada dia punya peminat dia. Peminat dia kebetulan orang kaya. Orang kaya don't care how much kereta tu dia tak naik kan. Macam contoh Datuk Seri Wida kan. Dia pun ada beli Lamborghini juga. Lamborghini ke Ferrari, whatever lah. Sampai dia nak masuk pun tak boleh. Kalau dia masuk mungkin tak boleh keluar. Lala tak guna kereta tu. Kan ada dalam TV selalu keluar dia punya, oh nak masuk tak boleh lah. Contohnya, tapi dia beli sebab dia orang kaya. Okey. Ini kita dah sebut tadi. Dalam business strategy, kita boleh go for low cost. Macam kedai RM2 kan. Ada kedai RM2 10 sen. Oh, kedai RM2 10 sen ni kat Taman Universiti di sini pun ada. Everywhere. Bandar-bandar mesti dia ada. Dan dia punya business model tu, it works. Tiap-tiap hari orang pergi kedai dia punyalah ramai. Itulah dia punya modus operandi dia. Dan dia dah buka kedai RM2 10 sen tu beratus-ratus lah. Kalau dekat Taman Universiti kat tempat kita ni, cawangan ke 88. Mungkin kat kampung saya tu dah cawangan ke berapa ratus. So it works for them. Differentiation tadi kita dah sebut, instead of competing against berdasarkan satu benda yang kita tak boleh nak compete head to head, why don't kita come up with different product. Dia mungkin ada dia punya customer dia yang tersendiri. Dan yang terakhir sekali, ada juga yang orang stuck in the middle. Nak pergi low cost pun tak boleh, high cost pun tak boleh, jadi stuck in the middle. Tetapi kalau misalnya dia ada dia punya peminat dia still can boleh sustain, cuma dia nak grow bigger tu, it is very difficult. Okay, business strategy. Firm also choose to serve the entire market to focus on new segment, focus low cost tadi, yang tadi low cost tadi, ataupun pergi kepada ni. Ini contoh focus differentiation, BMW, Toyota pun ada beberapa kan. Kalau misalnya kita kata Lexus. Lexus ni memang untuk dia punya kereta ni memang mahal. But it was meant for expensive. Sebab dia kita panggil apa? Compete head to head dengan Mercedes contohnya. Okay, functional level strategy basically strategi yang digunakan oleh pihak yang bekerja, bagaimana dia boleh enhance lagi satu organisasi daripada segi, contohnya dia boleh jadi more creative in order to cut the cost dan sebagainya. Goal for successful functional strategy, attain superior efficiency, quality, innovation. Topik yang nombor 3 kita pasal innovation, nanti kita inilah. Alright, so habis on this one. Okay, stop share. Saya stop ni dulu, stop recording.